boleh atau tidak bawa pisau sebagai edisi? Jom. Di bawah Akta Senjata Berbahaya 1960 menyatakan tidak dibenarkan untuk membawa senjata di tempat awan sama sekali atas apa-apa tujuan. Dan juga di bawah Akta Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata 1958 ada disenaraikan senjata-senjata yang memang dilarang sama sekali untuk dibawa. Okey, untuk dibawa. Antaranya ialah pisau automatik. Bila kau tekan, dia terus keluar bilah. Sama ada dia keluar ke depan, dia keluar ke depan, ke belakang, ataupun dia flip. Tapi pisau automatik. Macam contoh pisau-pisau lipat, ada yang pisau-pisau automatik kan. Itu memang totally tak boleh. Selain daripada itu ialah pisau bersarung. Okay, pisau bersarung. Kemudian ada lagi whip. Okay, benda-benda yang kau gunakan untuk melibas. Aku pernah tengok orang buat custom dengan menggunakan rantai basikal, rantai motor, rantai chainsaw pun ada yang buat. Itu tak boleh. Kemudian lagi buku 5. Okey, buku 5 tak boleh. Lepas tu tak boleh juga kapak kecil tak boleh. Keris, pedang, golok, lembing, crossbow ni apa, panah silang tu, dan senjata-senjata moden, senjata elektrik. Okey, macam taser dia panggil, yang tekan ada current keluar tu. Lepas tu pistol yang tembak ada wire keluar dan current kan, itu semua tak boleh. Aku ada beberapa contoh dekat sini yang bilah-bilah yang kau tak boleh bawa sesuka hati, letak bawah seat kereta ke apa ke, nak bawa sesuka hati, tak boleh. Contohnya macam kuku macan ni. Kuku macan ni memang dia bukan tools. Okey, memang buatan dia ialah untuk senjata. Okey, untuk senjata. Dia bukan tools. Okay, dia bukan tools. Dia memang senjata. So ni tak boleh. Yang kedua, okey, ini dalam pisau bersarung. Ini pisau ni macam kalau waktu raya korban setahun sekali, korang nak guna untuk nak potong daging apa semua kan, bolehlah nak justify. Ataupun pergi kenduri ke musim cuti sekolah, bolehlah nak justify. Hari yang kau nak buat tu baru kau bawa. Jangan seminggu sebelum nak majlis tu kau dah siap-siap bawa letak dalam kereta. So elakkan benda-benda macam tu lah. Ini memang totally tak boleh bawa. Okey, back blade ini saiz besar sikit. Dia ada banyak saiz, ada yang saiz kecil. Yang ni ada tag lock, kau boleh letak dekat tali pinggang. So ini pun tidak boleh dibawa. Ini akan di-charge sebagai senjata. Jangan bawa suka-suka hati. Okay, minat tak apa, tapi kau letak di satu tempat yang selamat, kunci. Dan bukan kau bawa benda ni, senjata-senjata ni, pisau-pisau ni di tempat public. Kena ingat. Dan aku ada lagi contoh ni. Okay, ini boleh dijadikan senjata dan adalah salah kalau kau bawa mata-mata. Alright. Kalau kau bagi alasan mempertahankan diri, kau masih lagi boleh dijatuhkan hukuman bersalah tau. Dan boleh dipenjara sehingga 10 tahun dan sebatan. Jadi adakah secara keseluruhannya, secara totalinya tidak boleh membawa edisi? Okey, yang ni yang menjadi perdebatan sehingga hari ini. Jadi bila aku bertanya dengan beberapa orang lama, contohnya kita ditahan dan didapati bawa pisau, mungkin dalam beg, dalam dashboard, dalam toolbox. Okey, polis akan minta alasan. Jadi apa alasan kita bawa pisau? Contohnya, korang memang penjual pisau. Okay? Kerjaya anda adalah penjual pisau. Jadi memang anda bawa pisau. Tapi kena buktikan yang memang anda seorang penjual pisau. Okay? Ataupun anda bawa kayu hoki, bat baseball. Benda tu bukan senjata tajam, bukan, dia adalah alat sukan, alat permainan, tetapi boleh menjadi
senjata. Jadi harus dibuktikan bahawa anda adalah seorang pemain hoki ataupun pemain baseball untuk justify yang kenapa anda bawa benda itu dalam kereta. Perhatikan 4 benda lah. Satu, ianya bukan termasuk dalam jadual 2 yang aku sebutkan tadi. Yang kedua, anda ada kebenaran untuk membawa benda-benda ni semua. Lepas tu tujuan, tujuan anda membawa itu bukanlah untuk mencederakan sesiapa. Dan juga anda tidak berada di kawasan yang kadar jenayahnya tinggi, yang boleh menyebabkan anda disyaki menjadi salah seorang ataupun penyumbang kepada jenayah. Dan masa, kalau kita tengok berita-berita yang orang-orang yang ditahan kerana membawa senjata, kebanyakannya ditahan pada waktu malam. Kalau anda berjalan-jalan waktu malam di luar musim PKPB ni kan, kalau PKPB kita memang tak boleh nak jalan lah. Di luar musim PKPB adalah dinasihatkan untuk tidak bawa senjata lah. Tidak bawa senjata. Sebab anda boleh mencurigakan, boleh menjadi suspek polis untuk melakukan jenayah. So tak pasal-pasal. Di Malaysia tidak ada undang-undang yang menyatakan pisau, saiz pisau yang boleh untuk dibawa. Tidak macam di US, di setengah-setengah negeri pisau yang bersaiz 3 inci ke bawah adalah sah di sisi undang-undang untuk dibawa. Okay. So macam sebelum ni aku bawa pisau yang Emerson Super Commander. Aku bawa CRKT Canofat. Okay. So pisau-pisau ni adalah pisau-pisau yang saiz besar. Saiz besar dan bentuknya pun memang bentuk senjata. Okay. Jadi adalah tidak berapa rasional untuk membawa pisau-pisau seperti ini di tempat-tempat awam. Jadi aku tukar EDC aku kepada benda yang lebih kecil, pisau yang lebih kecil. Contohnya kalau kau perlukan EDC, kau bawa lah banting tools. Okay, bawa banting tools macam ni kan. Banyak brand ada. Boleh bawa banting tools macam ni. Atau kalau perlukan jugalah pisau, bawa pisau yang lebih kecil. Senang nak justify. Okay, macam aku bawa Spyderco Delica 4 ni. Okay, inilah pisau yang ringan. Saiz dia pun kalau kau tengok banding dengan Emerson hampir 2 kali ganda. Hampir 2 kali ganda mak. Emerson punyalah besar gedabak. Ini kecil je. Okay, kalau kau banding dengan Canofat pun, Canofat masih lagi panjang. Okay, masih lagi panjang. Jadi senang untuk justify. Dan kalau aku tak pasti, mungkin tak nampak kot dalam kamera, kalau diperhatikan depan-depan memang blade ni sebenarnya sudah dah comot. Okay, dah ada cala-cala, dah ada macam-macam lah, menunjukkan yang pisau ni digunakan. Bukan kau bawa saja, memang tools. Jadi senang sebenarnya untuk nak justify yang kau bawa pisau ada tujuan dia. Okay. So undang-undang is undang-undang, akta is akta. Apa yang salah tetap salah, apa yang perlu, apa yang boleh dibudi bicarakan masih lagi boleh dibudi bicarakan. So yang penting jangan letakkan diri anda dalam situasi bahaya, jangan letakkan diri anda dalam situasi yang mencurigakan. Itu saja untuk kali ini. Sila komen apa yang terkurang, apa yang anda perlukan dalam video-video yang akan datang. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam and salute. Bye-bye.